Assalamualaikum. Berjumpa sekali lagi dalam video berkaitan dengan urusan tanah 101. Sebelum tu nak tanya, korma dah tengok belum tentang cara untuk baca grant? Kalau belum, bawah ni ada link dia tentang cara untuk baca sekeping grant. Untuk video kali ni saya akan tunjukkan tentang cara untuk kira bahagian pula, kira bahagian pemilik dalam grant. Itu antara masalah-masalah yang sering ditanya lah pada saya tentang berapa banyak bahagian saya kan, berapa besar bahagian saya ni. Even kalau kita tengok sekalipun, kadang-kadang bila kita bertanya kepada pemilik, contohnya kalau macam kita nak beli satu tanah, kita tanya kepada pemilik tu, berapa bahagian, berapa luas bahagian ni? Biasanya orang akan jawab 1,5 ekar, mungkin 1 ekar, mungkin suku ekar, ataupun dia akan bagi satu jumlah yang bunda lah kan. Jadi tapi sebenarnya betul ke bahagian yang kita beli tu ialah 1.5 ekar? Ini kali ni saya akan tunjuk. Saya akan gunakan balik geran yang lama ni. Ini kita geran yang sebelum ni kita gunakan. Jadi saya akan tunjukkan betul ke kita beli 1.5 ekar ataupun sebenarnya kita beli kurang atau lebih daripada itu. Jom saya tunjukkan macam mana cara untuk kira geran. Untuk tujuan pembelajaran kita akan gunakan balik geran yang sebelum ni. Contohnya katalah kalau kita nak tahu berapa bahagian yang ini. Ini kalau kita tengok kan bahagiannya ialah 1/2. 1/2 ni consider yang paling besar lah bagi tanah tersebut. Jadi berapa bahagian dia sebenarnya? Andai kata kita nak beli ke ataupun kita sekadar nak tahu kan. Mula-mula kita akan tengok geran ya, geran muka surat pertama ni. Tengok ni 1.1964 hektar. Itu keluasan dia lah, keluasan keseluruhan tanah tersebut. Jadi pengiraan dia begini kan, 1.1964 kita darabkan dengan 1/2. Sebenarnya belakang ni ialah pecahan, sistem pecahan ni 1/2, 1/6, 1/6, 14, 384. Sebenarnya kalau kita campur semua sekali bahagian ni, dia akan dapat 1/1. Mana 1/1 ni mana keseluruhan luas tanah tu lah. Itu sepatutnya. Jadi caranya ialah kita ambil 1.1964 hektar okay. 1.1964 darab 1, ni cara bodoh ialah darab 1, bahagi 2. Bersamaan dengan 0.5982 hektar. Atau juga kalau kita nak tahu dalam ekar, kita darabkan dengan konverter dia 2.47105. 1.47818 ekar sahaja. Maksudnya tanah dia bukan 1,5 ekar, tetapi hanya 1.47 ekar sahaja. Memanglah 0.03 ekar dengar macam tak banyak sebenarnya, tetapi dari segi kemudian cerita kemudian hari ataupun mungkin dari segi jumlah duit yang kita bayar, kita akan rasa macam sebenarnya saya beli 1.5 ekar tapi luas sebenarnya hanya 1.47 ekar sahaja. Dia akan jadi isu. Jadi sepatutnya kita kena tahulah berapa luas sebenar tanah tersebut. Hanya 1.47818, tak sampai 1,5 ekar. Itu cara kira bahagian lah. Kemudian kita tengoklah kalau macam ni, ni 1/6, 1.1964 darab 1/6. Jadi bersamaan dengan ni saya clearkan balik. 1.1964 darab
1/6. Maksudnya 0.1994 hektar juga bersamaan kali 2.47105, 0.492773 ekar. Okey. Ini bahagian orang yang pertama, bahagian yang kedua, bahagian yang ketiga pun sama 1/6 juga bahagian dia, 1/6. Jadi kita terus saja 0.49273 ekar. Kemudian ini 14. Okey, bahagian yang keempat 1.1964 darab 14 bahagi 384. Okey. Jadi 1.1964 darab 14, okey, bahagi 384. Bahagian dia ialah 0.0436 okey, darab 2.47105, 0.10778 ekar. Ini bahagian ni kecil je sebenarnya. Okay. Tak sampai pun suku ekar. Ini pun tak sampai suku ekar. So, kalau suku ekar ialah 0.25. Ini ialah suku ekar lah, 0.25. Okay, jadi kalau ikutkan ni bahagian keempat, bahagian kelima, bahagian kelima 1.1964 darab 36 bahagi 384. Okey, sama dengan 0.11216 hektar juga bersamaan kali 2.47105, 0.27716 ekar. Ini maknanya dia lebih lebih besar daripada suku ekar. Ini suku ekar lah, tapi lebih besar. Dia bukan suku ekar yang suku ekar 0.25, tetapi lebih besar, 2.77. Dan bahagian yang ke-6, sebab sama tadi 14, jadi kita akan ambil 0.10778 ekar. Okey. Macam mana nak tahu pengiraan ni betul? Kita akan semak balik. Okey, semak balik je, cara dia macam ni saja. Campur kan balik semua sekali. Kan? 1.47818, 0.49273 campur dengan 0.49273 campur dengan 0.10778 campur dengan 0.27716 campur dengan 0.10778. So maknanya semua sekali 2.95636. Right. Kalau tengok sini 1.1964 kali 2.47105. See? Semakkan semula. Ambil ni 1.1964 darab 2.47105. Ini konverter kepada ekar, bersama dengan 2.95636. Okay. Ini samaan dengan ini. Okey. Dia dua-dua ni sama. Maksudnya pengiraan ni betul. Okey. Maksudnya inilah, ini satu yang dikatakan 1,5 ekar, rupanya hanya 1.47 ekar saja. Yang di sini yang dikatakan tanah saya ialah setengah ekar, rupanya hanya 0.49 ekar saja.
Yang di sini, ini kecil, and then di sini, ini yang dikatakan tanah saya hanya suku ekar saja. Tapi rupanya tanahnya lebih sikit daripada suku ekar. Dan untuk semakan semula, kita ambil keluasan keseluruhan tanah. Sebab kita buat kiraan dalam ekar, kita darabkan sini dengan konverter ekar 2.47105. Kita dapat 2.95636. Okey, andai kita tambah semua ni campur ni semua, kita akan dapat 2. Maknanya betul. Ini pengiraan cara untuk kira bahagian lah dalam geran tanah. Okay. Jadi maklumatnya yang penting ialah luas keseluruhan kan kita darabkan dengan berapa bahagian yang dia ada. Kalau 1/2 darab 1 bahagi 2, darab 1 bahagi 6, darab 14 bahagi 384. Ini cara untuk kira bahagian keluasan dalam bahagian keluasan dalam tanah tersebut Okey. Okey, ini saja saya nak tunjuk sedikit contoh macam mana rupa bahagian ni dalam plan tanah. Jadi secara kasarnya dia macam ini. Okey. Ini sebab saya kira ni 1/6. Jadi ini sebagai contoh saja ya. Okey. Okey, saya pecahkan kepada 6 bahagian. Jadi bila kita kata 1/2 bahagian tu, 1/2 bahagian dia akan jadi macam inilah lebih kurang. Ini 1/2 bahagian. Jadi bila kita tengok ni 1/6 bahagian, ini 1/6, ini pun 1/6. Jadi yang 3 orang ni, yang bahagian yang kecil je lah, 14, 384, 36, 384, ini sebenarnya bahagiannya lebih kurang macam ni. Ini 14, 384, ini pun 14, 384, dan ini ialah 36/384. Okey. Sebabnya bila saya campurkan 3 ni, 1, 2, 3 ni, ketiga-tiga ni ialah bersamaan 1/6. Jadi 1/6, 1/6, 1/6, 1/2. So jadi kalau 1/2 ini 3/6 juga bersamaan dengan 1/2. 1/2 campur 1/2 lengkap 1/1 keseluruhan tanah. Ini hanya lakaran kasar lah, lakaran kasar plan bagi korang nampak lah macam mana rupa tanah ni, macam mana rupa bahagian tu di atas plan lah. Tapi ini hanya lakaran kasar, sebabnya dia boleh jadi dalam plan boleh jadi macam-macam. Sebagai contoh, katalah saya buat macam ni lah. Ini satu contoh contoh, ataupun tanah tu boleh jadi macam ni. Saya pecahkan juga kepada 6. Okey. Tanah tu boleh jadi macam ni. Okey. Ini pun dianggap sebagai 1/2. Jadi 1/6 macam mana? Mungkin 1/6, 1/6. Saya dah ada rumah atas ni. Jadi ini tanah saya, ini bahagian saya. Jadi ini 1/6. Dan bahagian 384 macam mana? Dia boleh jadi macam ni. 36, 384, 14, 384, 14, 384, dan segala macam variasi lah. Ini tak boleh nak kata bila kita kata tanah saya ialah 1/2 bahagian, jadi maksudnya saya akan pegang macam ni. Tak, dia mungkin jadi macam ni, dia mungkin jadi macam ni, mungkin jadi yang penting tanah tu keluasannya tetap 1/2 bahagian. Okay. Untuk makluman lah, sekadar makluman, pejabat tanah hanya akan campur kalau contohnya ini ialah tanah yang ni lah, tanah yang saya tunjuk ni tanah A. Okey, ini ialah tanah B. Okey, ini ada batu sempadan. Ini ada batu sempadan. Okey, ini tanah C. Ini ada batu sempadan. Jadi
pejabat tanah biasanya hanya akan aduan hanya boleh dibuat andai kata B ceroboh tanah A, maksudnya dia ambil sini, dia masuk ke dalam sini, okey, ataupun A pergi ke tanah C, so dia buat macam ni, dia buat pagar macam ni, jadi dia masuk kawasan C. Perkara macam itu boleh diadukan ke pejabat tanah. Itu memang bahagian penguasaan akan turun untuk buat siasatan lah. Tetapi andai kata dalam tanah sendiri, macam contohnya ini tanah A, okey, saya bagi contoh ni lah. Ini contoh tanah A. Ini ialah pemilik yang berkongsi dalam tu. Andai kata ni pemilik bahagian kecil ni dia bina rumah dan dia makan tanah A. Dia ambil sini. Okey, dia makan sekali tanah ni kan. Sedangkan bahagian dia sebenarnya sini sampai sini, tapi dia makan sekali. Okey, perkara isu dalam tanah, terutama yang kes-kes macam ni, pejabat tanah tidak ada apa-apa kuasa pun untuk membantu ataupun untuk mengambil apa-apa tindakan terhadap pencerobohan dalam tanah antara pemilik A dengan pemilik B, antara pemilik 1 dengan pemilik 2, pemilik 3. Kami pejabat tanah tidak akan masuk campur. Itu kita kategorikan sebagai urusan dalaman. Jadi jangan datang pejabat tanah dan mengadu pemilik bahagian 2, pemilik bahagian 5 menceroboh tanah saya, pemilik bahagian 2 menceroboh tanah saya. Tak, kita minta maaf, itu bukan di bawah bidang kuasa pejabat tanah. Kami hanya mengambil tindakan andai kata berlaku pencerobohan daripada B, pemilik tanah B, ini geran yang lain dan ini geran yang lain, menceroboh tanah ini. Kalau benda macam itu, yes, pejabat tanah akan turun untuk buat siasatan. Okey, saya rasa saya dah cover dah bahagian pengiraan bahagian. Okey, itu kalau kita tengok yang mudah lah. Ini pada saya mudah lah sikit. Jadi kalau macam ini, jenis yang 555 bahagi dengan 39,300 bahagian, macam ini memang jenuh jugalah nak mengiranya. Macam ni 1/30, 7,910 bahagi 39,300 bahagian. Ini bahagian ni kena kira secara terperinci lah ya. Ini saya sekadar bagi contoh saja. Konsep yang sama, teknik yang sama. Ambil luas keseluruhan ni, dan kita darabkan dengan bahagian. Okey. Okey, itu tadi cara untuk mengira bahagian. Okey. Anda ada sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah saya akan jawab. Okey, saya akan jawab semampu yang saya tahulah. Okey. Andai kata video ni memberi manfaat, sila like, sila share, tak ada masalah kan, share lah kan. Okey. Sila subscribe. Sila subscribe. Okey, insya-Allah saya akan kongsi lagi tentang perkara-perkara yang melibatkan urusan tanah. Okey. Boleh tekan loceng boleh klik loceng tu, ataupun boleh saja search dekat hashtag urusan tanah 101. Okey, sehingga kita bertemu lagi di dalam video yang berikutnya. Assalamualaikum.